Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada kali ini insya-Allah dalam sesi bacaan kitab Riyadhus Salihin. Dan kita insya-Allah sebagaimana biasa kita tidak begitu panjang membuat explanation kepada setiap hadis ini, kecuali lah hadis itu agak sama-sama ataupun sukar difahami, kita akan cuba jelaskan insya-Allah. Jadi yang kita harapkan daripada sesi ini adalah setiap daripada hadis-hadis yang kita lalui daripada kitab Riyadhus Salihin ini kita fahami artinya secara ringkas, walaupun secara ringkas insya-Allah, dan kita tidak tinggalkan apa-apa yang kesamaran insya-Allah, walaupun penjelasan dengan lebih detail dari segi hukum fiqahnya, dari segi penjelasan setiap daripada perawi-perawi hadisnya kita mungkin tidak jelaskan begitu panjang insya-Allah. Jadi sebelum kita teruskan insya-Allah, diminta kepada sesiapa yang bersama dengan kita hari ini dapat memberikan feedback tentang suara dan juga tentang gambar insya-Allah. Moga-moga jelas, moga-moga tak ada masalah insya-Allah. Hadis hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di hadis yang ke-16. Kita sekarang berada di sesi yang ke-6. Saya pun nanti bila dah panjang nanti akan lupa kan sesi yang ke-berapa kita ni. Tapi hari ni masih lagi ingat insya-Allah sesi yang ke-6 insya-Allah. Hari ni kita akan melihat hadis yang ke-16 di bawah bab At-Taubah. At-Taubah insya-Allah. Terima kasih kepada siapa yang memberi feedback tadi insya-Allah. Jadi hadis yang ke-16 ni tentang taubat. Kita telah baca 3 hadis sebelum daripada ni tentang taubat ni. Jadi pada kali ini kita akan tengok iaitu hadis 16 yang diriwayatkan wa an Abi Musa Abdullah ibn Qaisin al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'u syamsu min maghribiha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Muslim. Jadi kita tengokkan daripada hadis ni, iaitu yang pertama sekali ialah hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, ataupun nama popularnya Abu Musa Ash'ari. Kita telah sebutkan sebelum daripada ini tentang kisah dia sikit, iaitu berasal daripada Yaman, dan Ash'ari inilah kaum dia. Kerana kaum dia tu ialah kerana lahirnya seorang dulu ni yang lahir-lahirnya telah ada bulu pada badan dia. Jadi sebab tu nama dia Ash'ari, maknanya berambut, maknanya berbulu maknanya. Dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sikit-sikit cerita tentang periwayat supaya kita ingat. Kita ulang-ulang selalu. Abu Musa ni adalah seorang yang banyak berhijrah. Dia berhijrah daripada Yaman, kemudian pergi ke Mekah, kemudian daripada Mekah dia pergi ke Habasyah, kemudian daripada Habasyah dia balik semua, kemudian pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia telah meriwayatkan daripada Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ni kata Nabi, hadis Nabi, innallaha ta'ala yabsutu ni artinya ialah, maknanya kalau tangan ni, kalau sini lah yaqbidu, kalau macam ni, kalau yabsutu maknanya melepaskan tangan macam tu, melepaskan tangan. Itu asal makna, saya cerita asal makna. Jadi kalau yaqbidu ni, ini adalah ungkapan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kepada suka ataupun tak suka. Gitu kan. Suka ataupun menerima ataupun tak menerima. Ataupun maknanya dengan tangan terbuka. Kalau dalam bahasa Melayu kan, tangan terbuka, tangan tertutup. Tapi tangan tertutup tak ada dalam bahasa Melayu. Yang ada tangan terbuka, maknanya saya menerima tamu dengan tangan terbuka. Maksudnya bukanlah tangan dia buka tangan dia tu kan, tapi maknanya dia gembira lah kan. Dia menerima sesungguh-sungguhnya, tertunggu hati. Jadi dalam ayat ni, dalam hadis ni, Allah Subhanahu Taala kata, Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah Taala itu yabsutu yadahu. Maknanya bukanlah maknanya Allah ni bertangan dan sebagainya. Ini adalah perbezaan ulama kan, khalaf, salaf ni kita tak bincang kan. Tapi menurut khalafnya, menurut pendapat yang kita pegang, iaitu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tanda di sini redha, maknanya redha dan gembira, maknanya gembira maknanya Allah Taala ni sangat menyukai seseorang yang mana tu sangat menyukai, sangat menerima, iaitu bil laili, pada waktu malam, liyatuba, Allah Taala ni bersedia menerima untuk siapa? Untuk bertaubatnya musii'un nahar. Musii'un nahar artinya ialah orang-orang yang melakukan kesalahan
pada waktu siang. Maknanya pada waktu malam Allah Ta'ala get ready untuk terima kan orang-orang yang melakukan kesalahan pada waktu siang. Jadi tiba-tiba waktu malam dia menyesal, kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala menerima dengan terbukanya. Kemudian waya bersutu yadahu bin nahar, dan kemudian begitu pula Allah Ta'ala pada waktu siangnya, Allah Ta'ala ni maknanya dengan terbukanya untuk menerima pada waktu siang tu, liyatuba musiul laili, supaya bertaubatlah musiul laili, orang-orang yang melakukan kejahatan pada waktu malam. Hatta, maknanya perkara ini berterusan, kata Nabi SAW, hatta sehinggalah tatlu'a, naiknya matahari. Tatlu'a tu maknanya naik, asyamsu maknanya matahari, min maghribiha, daripada pihak sebelah daripada jatuhnya, maknanya sebelah barat lah kita katakan. Jadi tiba-tiba matahari naik sebelah barat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi di sini kesimpulannya ialah, yang pertama sekali yang kita dapat ialah Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat menerima taubat seorang hamba tu. Jangan katalah bahawa Allah tak terima dah taubat, Allah tak terima taubat. Tak ada. Allah Taala terima taubat ni. Dengan terbukanya Allah Taala bersedia menerima taubat seorang hambanya. Tak kira dia buat salah waktu malam ke, salah waktu siang ke, Allah Taala akan sedia menerimanya. Dan kemudian bila kau akan tertutup, jadi dikata tutup pintu ni ialah bila apa? Iaitu bila matahari telah naik daripada sebelah barat. Jadi dikatakan oleh setengah ulama, iaitu apa kan, dalam penjelasan kepada hadis ni, naik matahari itu sampai kepada tengah-tengah, kemudian dia turun balik. Dan setengah orang tu tak sedar. Masalahnya setengah orang tak sedar kan. Dia naik dari sebelah sana, kemudian dia turun balik. Orang tak sedar dia naik sebelah mana kan. Jadi tidak syarat maknanya orang tu tengok tak tengok kan. Tetapi apabila dah naik tu daripada sebelah barat tu, maknanya tertutuplah pintu taubat. Jadi oleh kerana itulah yang kita tindakan daripada kita, iaitu kita hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala anytime, dengan segeranya kan. Sebab kita tak tahu bilakah kan matahari akan naik daripada, entah kita bangun naik waktu pagi, kita tak sedar kan, tengok matahari dah naik sebelah barat, kita tak tahu kan. Kemudian adalah pula orang bincang pula kan, macam mana dunia ni bulat naik di sini, sempat beritahu mesej ni. Itu adalah pengarutan kan. Maknanya tu jangan fikir itu bukan Allah Subhanahu Taala lebih berkuasa daripada itu semua kan. Allah Taala boleh buat semua sekali kan benda-benda ni kan. Jadi jangan fikirlah macam mana pula bulat tak bulat semua kan. Itu adalah bukan medan kita untuk fikir kan. Orang yang berfikir tu maknanya kita ni lebih banyak bermain-main, bukannya kita nak sedar kan. Yang penting ialah kita sedar dan kita ni bertaubat dengan segeranya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita masuk pula kepada hadis yang ke-17. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jadi Abu Hurairah kita telah cerita sebelum ni, iaitu bapa kucing kita panggil bapa kucing, Abi Hurairah, ayah kepada kucing yang kecil. Jadi kita dah cerita sebelum ni banyak kali, insya-Allah semua orang tahu kisah dia daripada Yaman. Dia ni berasal daripada Yaman, kemudian datang ke Madinah semasa peperangan Khaybar iaitu pada tahun yang ke-6 lah lebih kurang Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Nabi SAW telah bersabda, man taba, sesiapa yang bertaubat, qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum daripada naiknya matahari, min maghribiha, daripada sebelah baratnya, barat matahari, maknanya naik sebelah barat, taballahu alaihi, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan taubat kepadanya. Jadi ulama adalah sebutkan ni alaihi ni, kalau ikutnya dalam bahasa Arabnya mana ke atasnya, jadi seolah-olah macam bertanggungjawab Allah Taala ni akan memberi taubat kepadanya, menerima taubatnya. Tidak ada satu benda pun yang wajib kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini perkataan ini untuk menunjukkan bahawa Allah Taala tu akan pasti, janji daripada yang disebutkan oleh Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala pasti akan menerima taubatnya selagi mana dia belum lagi, sebelum naik dari matahari, sebelum berbarat Jadi Allah Ta'ala akan terima mantaba, siapa saja bertaubat. Jadi hadis ini adalah riwayat Muslim tetapi ada jugalah kan perkara-perkara yang kita kata yang menghadkan, yang menghalang daripada seseorang itu, mungkin kan seperti hutang dan sebagainya, adalah perkara-perkara kan yang berkaitan dengan manusia kan. Tapi bila kita cerita ni, bila berkaitan satu benda tu, satu dosa, satu masalah tu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila kita bertaubat dengan syarat-syaratnya yang telah disebutkan daripada ulama tu, iaitu 3 yang kita sebutkan sebelum ni, iaitu at-tarku, an-nadmu dan juga al-azmu, iaitu meninggalkan maksiat tu, dan kemudian tak boleh tengah-tengah buat maksiat tu bertaubat, itu orang tak namakan taubat kan. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah an-nadmu, iaitu menyesal dengan apa yang dia telah buat tu. Dan kemudian yang ketiganya ialah al-azmu, iaitu dia berazam tak nak buat lagi. Itu jadi apabila cukup syarat tu syarat apabila dosa tu berkaitan dengan Allah, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, ada satu syarat lagi ulama tambah, iaitu hendaklah meminta halal daripada orang yang terbabit tu. Maknanya kalau kita
tuduh dia ke, kita minta maaf daripada dia. Kita berhutang ni kena bayar hutang dia ataupun minta halalkan hutang tu dan sebagainya lah kan. Kalau kita pernah buat zalim dia, kita kena minta maaf balik kezaliman tu dan sebagainya. Jadi benda-benda tu adalah syarat yang keempat yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tetapi secara kesimpulan ini, apabila seorang tu melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta taubat, Allah Taala akan taubat, memberikan taubat kepadanya selama mana matahari ini belum naik daripada sebelah barat. Jadi itu hadis yang ketujuh yang menguatkan hadis yang tadi. InsyaAllah seterusnya ialah hadis yang ke-18. InsyaAllah kita baca hadis yang ke-18. Hadis ini daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi sekali lagi kita baca sekarang ni hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar. Jadi nama dia Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi sebab itulah dikatakan sini radhiyallahu anhuma. Anhuma ni makna semoga Allah Taala meredai kepada kedua-duanya. Kedua-duanya itu iaitu Abdullah ni dan juga Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab sendiri tidaklah, sebab Al-Khattab tu ayah kepada Sayyidina Umar. Al-Khattab tu jadi dia tak Islam. Itu tak ada kaitan. Jadi yang dua orang yang ridai ni, yang sahabat ni ialah apa? Iaitu Abdullah anak kepada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Umar. Jadi dia ni adalah di antara 4 atau 5 yang digolongkan oleh para ulama dipanggil sebagai abadilah yang 4 di kalangan para sahabat tu. Siapakah mereka? InsyaAllah kita akan jelaskan dalam sesi akan datang, insyaAllah kan. Sesi kita ni insyaAllah setiap kali kita akan tambah sikit lah, insyaAllah kan, pengenalan kepada periwayat hadis, insyaAllah kalangan sahabat kita tambah sikit lah kan, sebab nak ceritakan sekaligus semua benda nanti akan jadi terpanjang. Jadi kita sikit hari ni, iaitu ada 4 ataupun 5. Ada setengah ulama kata 4, ada setengah kata 5 orang yang bernama Abdullah di kalangan para sahabat ni yang masyhur, yang banyak meriwayatkan, yang banyak memberi hukum dan sebagainya lah kan. Jadi dia ni adalah salah seorang, Abdullah ibn Umar. Ibn Umar nama dia, ataupun dipanggil Ibn Umar. Daripada Nabi SAW katanya, innallaha azza wa jalla, dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yaqbalu, menerima, taubatal abdi, taubat seorang hamba itu, malam yugharghir, selama mana dia belum yugharghir. Yugharghir ni ialah asalnya, maknanya perkataan yugharghir ni ialah kalau seorang tu kan memasukkan dalam air kan, kita masukkan, bahasanya kita berkomo, tapi bukan berkomo biasa tu kan, kita komo yang kadang-kadang orang guna obat tu kan, buat macam tu kan, macam tu. Itu maknanya yugharghir, itu maknanya, iaitu sampai ke halqum ni, sampai ke hujung sini maknanya. Kemudian dia keluarkan balik lah, bukan minum. Jadi itu nama yugharghir. Jadi Sayyidina Ibn Umar ini, dia meriwayatkan, dia mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba tu. Maknanya walaupun besar mana dosa dia, tak kira. Tak kira dia bunuh orang ke apa ke, semua tu tak kira. Selama mana dia kata selama mana nyawa dia tu belum sampai ke halqum. Ikut dalam terjemahan lah kita katakan, dalam terjemahan kata yugharghir ni makna sampai ke halqum. Jadi kita dah sampai ke ada 2 benda lah kan, iaitu yang disebutkan hadis-hadis yang kita baca kan, 2-3 hadis ni, iaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Tapi dengan syarat ada 2 masa. Apabila sampai kepada tempoh masa tu, maka tak diterima lagi taubat tu. Yang pertama sekali ialah apabila matahari naik daripada sebelah barat, kata Nabi SAW, dan yang kedua ialah apabila nyawa dah sampai ke sini, nyawa sampai ke halqum. Sebagaimana yang berlaku kalau kita tengok iaitu Firaun pun kalau ikutnya beriman juga, iaitu sebelum dia mati, bila dia lemas air tu kan, dia nak mati dah, dia pun katalah aku beriman dengan Tuhan Musa, tapi Allah Ta'ala tak terima dah. Sebab apa? Pada masa ni sekarang baru nak beriman, sebelum daripada ni tak nak beriman. Itulah maknanya Allah Ta'ala murka lah, marah kepada Firaun ni, baru masa tu nak beriman. Jadi kita pun macam tu juga. Kalau kita ni baru dah dekat nak mati baru nak beriman, ataupun baru dekat nak mati barulah kita ni nak bertaubat, tak terima dah taubat je kan. Jadi taubat sekarang, setiap hari, setiap masa, sebab kita tak tahu kan bila kita mati. Okey, jadi hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ataupun ada bacaan dia boleh baca Turmizi, boleh baca Tarmizi, boleh baca Tirmizi, tiga-tiga tu boleh menurut ulama. Jadi dia kata waqala hadisun hasan, dan kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan. At-Tirmizi ni adalah salah seorang ulama hadis yang hebat di samping Bukhari, di samping Muslim. Dia ni adalah lahir di kawasan, kalau ikut sekarang, di antara Iran, di satu tempat namanya Tirmiz, di antara Iran dan Uzbekistan. Maknanya orang di area tu. Jadi kalau ikut asalnya dia bukan orang Arab. Sama jugalah seperti Imam Bukhari kan, dia juga adalah berasal daripada Bukhara, iaitu di kawasan Tashkent sekarang ni kan, pada hari ni. Jadi insyaAllah kita akan tengok seterusnya, iaitu hadis. Jadi kita dapat dua perkara pada hari ini, iaitu yang pertama matahari, dan yang kedua ialah
nyawa sampai ke halkum. Kita tengok hadis yang ke-19 Hadis ni agak panjang sikit tapi harapnya insya-Allah kan kita akan sempat insya-Allah dengan masa yang ada pada kita sekejap lagi. Hadis yang ke-19 ni ialah hadis ni diriwayatkan daripada Zir Ibni Hubaish. Baris ni dia kadang-kadang dia confuse kat sini. Sebenarnya baris mati ni di sini. Dia sebenarnya Nabi baca Hubaishin. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang yang bernama Zir bin Hubaish. Zir bin Hubaish ni dia ni bukan sahabat. Dia ni adalah tabi'in Dia tabi'in. Iaitu orang yang datang selepas daripada Nabi SAW. Tak sempat jumpa Nabi tapi dia sempat berjumpa dengan sahabat. Dan dia ni seorang Zir ni seorang tabi'in yang masyhur, tabi'in yang ramai banyak meriwayatkan hadis dan berjumpa dengan ramai para sahabat Zir ni. Tak semua tabi'in macam tu Ada tabi'in yang berjumpa dengan seorang sahabat je, tapi dia dah dapat gelaran tabi'in sebab dia dah berjumpa seorang Jadi sekarang ini hadis ini diriwayatkan Zir bin Hubaish, katanya aku telah mendatangi Safwan ibnu Assal. Safwan ibnu Assal ni sahabat. Jadi dia kata, Zir ni kata, aku pergi berjumpa dengan Safwan ibnu Assal radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang dia buat? As'aluhu anil mashi alal khuffaini. Dia datang tu dia nak tanya tentang menyapu di atas khuf. Khuf ni ialah apa yang dipakai pada kaki tu. Sarung kaki ke, tapi bukan stokin sarung kaki yang dipakai oleh orang Arab biasanya, ataupun orang-orang tu yang dipakai sama ada daripada getah, daripada kulit ataupun daripada plastik. Kalau zaman moden ni banyak plastik, tapi plastik yang tahan untuk berjalan, bukan plastik biasa dan tak tembus air. Okey, kalau stokin tu tembus air Jadi dalam mazhab Syafi'i tak boleh stokin. Jadi dia kata aku datang kepada Safwan ni nak tanya. Zaid kata aku tanya tentang masalah khuffain ni. Lalu apa kata Safwan? Kata Safwan, maja abika ya Zir. Dia kenal Zir ni. Dia kata kamu datang ni nak buat apa Zir? Maja abika ya Zir. Fakultu, lalu aku berkata, ibtigha'ul ilm. Aku ni nak cari ilmu kata. Aku nak menadah ilmu lah kan. Nak belajar daripada kamu lah. Ibtigha'ul ilm. Lalu kata Safwan, faqala Safwan berkata, innal malaikata tada'u ajnihataha. Sesungguhnya malaikat ni meletakkan sayapnya li talibil ilmi, kepada penuntut-penuntut ilmu. Ridwan bima yatlub. Kerana apa? Malaikat ni gembira dengan apa yang dilakukan oleh orang tu. Jadi masya-Allah kan, moga-moga kita Allah SWT jadikan pada petang ni, walaupun kita belajar daripada jauh kita belajar melalui Facebook kan, belajar melalui telefon online kan, tapi insya-Allah kan moga-moga kita harap kita akan dapat ni kan. Iaitu kenapa kita datang, kenapa kita buka, kita tekan hari ni kan, kerana kita nak belajar ilmu ni kan kita nak dengarkan hadis Nabi SAW. Jadi moga-moga Allah Ta'ala masukkan dalam ni kan. Iaitu malaikat dia kata Safwan meletakkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu ni. Ni yang makna keliling kita ni kan. Fakultu, lalu kata Zir fakultu, innahu qad hakka fi sadri. Sesungguhnya macam hakka ni macam menggaru-garu. Jadi tapi maksudnya ialah menggaru-garu di dalam dadaku, iaitu aku ni rasa macam ragu-ragu lah, dia kata. Ragu-ragu lah aku ni. Al-mashu al-khuffain ba'dal ghaiti wal bauli. Selepas daripada buang air besar, selepas daripada buang air kecil. Maknanya selepas kencing lah kan orang sini panggil kameh orang Brunei panggil kameh. Jadi aku confused, dia kata. Aku confused pasal ni sapu atas khuf selepas daripada buang air besar, buang air kecil. Wa kuntum ra'an min ashab wa kunta jadi wa kunta, dan kamu ni siapa ni? Zir berkata kepada Safwan tadi, kamu ni pula adalah salah seorang daripada ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti kamu tahu kan. Jadi fajitu as'aluk, oleh kerana itulah maka aku datang untuk bertanya kepada kamu. Hal sami'tahu yazkuru fi zalika syai'an. Jadi aku Zir tanya kepada Safwan ni, kamu pernah dengar tak Nabi SAW sebut pasal benda ni, pasal perkara ni, pasal isu ni, syai'an, apa-apalah saja syai'an sedikitnya. Jadi dia kata Safwan, na'am, yes, betul, aku dengar, dia kata. Kana ya'muruna iza kunna safaran. Jadi dia kata adalah Nabi SAW menyuruh kami apabila kami berada pada musafir, au musafirin, ataupun dalam keadaan musafir, alla nanzi'a khafafana. Jangan kita mencabut, jangan mencabut kasut tu. Apa ni, menanggalkan sarung kaki yang dibuat daripada kulit, sama daripada plastik yang getah tadi semua tu. Jangan, dia kata. Jangan menanggal. Salah satu ayam, 3 hari Nabi kata. Jangan tanggalkan 3 hari. Walayalihinna, dan malamnya, maknanya 3 hari 3 malam lah. Illa min jinabatin. Melainkan daripada min janabatin, ataupun maknanya melainkan kerana janabah, iaitu hadas besar. Maka kalau hadas besar kena cabut lah, walaupun dalam masa 3 hari. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tetapi dia kata
Kalau hanya semata-mata buang air besar, ghaitin buang air besar, ataupun baulin, ataupun buang air kecil, wa naumin, ataupun tidur, maka tak perlu. Tak perlu apa? Tak perlu kamu tanggalkan, maknanya boleh sapu atas khuf tadi tu, atas sarung kaki tadi tu. Fakultu. Lalu kata Z lagi, banyak dia tanya kan, dia tanya Safwan ni. Jadi dia kata fakultu, hal sami'tahu yazkuru fil hawa syai'an? Kamu pernah dengar tak Safwan? Nabi ni berkata, menyebutkan tentang al-hawa. Al-hawa di sini maksudnya ialah al-hub, cinta, makna cinta. Cinta. Bukannya al-hawa, hawa nafsu tu, bukan bukan hawa nafsu sini, tapi maksudnya cinta. Jadi kata Safwan, naam, dia kata, ya, pernah, dia kata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pernah sekali tu kami ni dalam pemusafiran. Jadi perjalanan di padang pasir ni kan, perjalanan di padang pasir ni melalui apa ni kita kata bukit, bukau, padang pasir dan sebagainya. Jadi banyak tengah-tengah jalan tu ada orang badui kadang-kadang kan yang berada di tengah-tengah jalan tu kan, di padang-padang pasir tu. Jadi sekali tu dia kata, kami ni bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu pemusafiran. Fa baina nahnu indahu iznadahu a'rabi. Satu kali tu dia kata, tiba-tiba ketika kami bersama-sama dengan Nabi ni duduk bersama Nabi, iznada a'rabi. Tiba-tiba ada seorang A'rabi. A'rabi ni maksudnya ialah orang badui lah, iaitu orang yang bukan tinggal di Madinah, bukan selalu bersama dengan Nabi kan. Tapi dia Islam kan. Tapi dia ni jarang-jarang lah dengar, jarang-jarang berjumpa dengan Nabi, dia tak tahu sangat ada adab dan sebagainya kan. Jadi dia style dia lah kan, style orang badui lah kan. Jadi dia ni nadahu a'rabi bi sautin lahu jahwari. Jahwari ni maknanya suara yang kuat. Suara kata, dia panggil apa? Dia kata, ya Muhammad. Tengok kan dia panggil kan, dia tak panggil ya Rasulullah, dia panggil ya Muhammad. Oi Muhammad. Tengok macam tu kan, dia macam manggil dengan suara tinggi. Fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada masa tu kan, bila dia panggil macam tu, dia kata nahwan min sautihi. Nabi pun berkatalah sama dengan suara dia tu. Maknanya dia cakap tinggi, cakap kuat kan. Dia kata, haum. Nabi kata kan. Nabi kata, haum. Mana dah ni? Haum. Ni. Haum. Nabi makna berkata nahwan min sautihi, sama dengan suara dia tu. Dia cakap kuat, Nabi cakap kuat juga kan. Dia kata, ya Muhammad. Oi Muhammad. Kata kan. Haum. Nabi kata. Gitu kan. Jadi Nabi kata, haum tu dalam bahasa Arab maknanya, mari sini. Mari sini. Gitu. Fakultu lahu. Lalu aku berkata, akulah dia kata. Sa'di Safwan tadi berkata kepada badui tadi tu, waihak, dia kata, urdud min sautik. Kata Safwan. Dia kata, kamu ni apa ni, kamu ni, kata, slow lah sikit cakap. Urdud ni rendahkan suara kamu. Urdud min sautik. Jangan cakap kuat sangat. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu sekarang ni bercakap dengan Nabi ni, kamu tahu tak? Dia ni Safwan ni berbisik kepada badui tu. Wa qad nuhita an hadza. Kamu ni dilarang daripada bercakap kuat. Kan ada ayat Quran yang katakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi daripada suara Nabi kan. Sebab itu melarang dalam Quran tu. Tapi orang badui kan, mana dia tahu kan benda-benda ni semua kan. Jadi inilah Safwan ni pun berbisik, kamu ni jangan cakap kuat-kuat macam cakap Nabi. Kita mana boleh cakap macam tu kepada Nabi. Itu kan. Faqala, kata badui tu apa? La wallahi la aghdud. Tengok tu kan, demi Allah dia kata, aku tak nak slow, aku nak cakap kuat juga. Degil kan Arabi. Okeylah, kata Arabi tu, jadi apa dia nak tanyanya? Yang cerita di sini lah, berkata Arabi tu, berkata orang badui tadi tu, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaqu bihim. Jadi kata dia, soalan dia kan, ni soalan yang ditanya tadi kan oleh Zir tadi. Dia kata al-mar'u yuhibbul qaum. Ada seorang dia suka sekumpulan orang, kemudian walamma yalhaqu bihim, tetapi dia taklah sama seperti standard mereka tu. Maknanya contoh macam ni lah kan, kita sayang kepada Nabi, kita tak sampai standard Nabi. Kita sayang kepada sahabat, tapi kita tak sampai kepada standard sahabat tu. Itu soalan dia, orang badui tu tanya kan. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Nabi kata seseorang itu akan bersama dengan sesiapa yang dikasihinya pada hari kiamat. Maknanya pada hari kiamat nanti, kalau dia sayang orang tu, walaupun dia tak sampailah kepada tahap orang tu dari segi amalan, dari segi apa kan, tapi dia akan dapat bersama-sama dengan orang tu juga sebab sayang. Jadi makna kita lah kan pada hari ini kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sambut kita katakan sambut maulid dan sebagainya, maka moga-moga Allah SWT akan kurniakan kita ni akan berdapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi fama zala yuhaddisuna. Jadi terus Zaid ni bercerita, terus dia bercakap minta maaf, hatta
minta maaf, famaza la yuhaddisuna, kemudian dia kata Nabi SAW pun bercakap lagi hatta zakara baban minal maghrib. Kemudian sampailah Nabi SAW tu bercerita tentang satu pintu di sebelah barat, dia kata pintu di sebelah barat, pintu, bayangkan pintu tu, kemudian pintu tu masiratu ardihi au yasiru ar-rakibu fi ardihi. Dia kata pintu tu sangat besar sehingga lebar dia tu kan, lebar dia tu ialah perjalanan seorang, dia kata arba'ina au sab'ina aman. Lebar sangat pintu tu sehingga dia tu masa perjalanan dia tu di antara satu hujung sana ke hujung sini adalah 40 tahun ataupun 70 tahun. 40 ataupun 7 tahun. Ya Allah kan. Perjalanan 40 tahun kan. Kalau kata unta lah, kata 40 tahun berapa jauh kan. Maknanya sangat-sangat besar lah kan. Kita jangan bayangkan letak mana pula pintu ni pula. Ni soalan-soalan yang pelik-pelik kita. Jangan fikir tentang atas dunia, di dunia mana boleh berjalan 40 tahun. Jadi jangan fikir benda tu kan. Nak ceritanya, Nabi SAW nak cerita sangat luas. Ada satu pintu tu, Nabi cerita ada satu pintu yang sangat luas di sebelah barat. Qala Sufyanu ahadur ruwah. Kemudian kata Sufyan, iaitu salah seorang daripada ar-ruwah, yang minta maaf bukan kata Zir sini. Jadi kata Sufyan, salah seorang daripada periwayat hadis ni kata qibala Syam, pintu tu ialah berada di sebelah Syam. Tu kata, bukan kata Nabi sebelah Syam tu, itu kata periwayat ni. Khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardi. Allah Ta'ala jadikan pintu itu, dia kata pada hari Allah Ta'ala menjadikan langit dan juga bumi maftuhan lit taubah, iaitu pintu itu terbuka untuk taubat. La yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Tidak akan kita kata mana, tidak akan ditutup pintu itu. Maknanya pintu itu terbuka, tidak akan ditutup sehinggalah naik matahari daripada situ. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan juga lain-lain periwayat hadis lain daripada Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Kata Imam At-Tirmizi. Jadi apakah dia maksud hasanun sahih ni kita akan ceritalah kan, insya-Allah kan, sedikit dalam masa-masa akan datang, insya-Allah kan. Tapi kesimpulan daripada ni ialah panjang tadi yang kita tengok cerita tentang siapa khuf lah, cerita tentang orang badui lah, cerita tu sebenarnya adalah daripada hadis ni. Walaupun sebenarnya poin yang diambil oleh Imam Nawawi untuk hadis ni ialah apa yang belakang sekali tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan satu pintu yang sangat luas di sebelah barat, dan pintu itu tidak akan tertutup kecuali pada hari kiamat, iaitu apabila naik yang matahari daripadanya. Jadi setakat itu saja nak katakan bahawa Allah Ta'ala ni sangat-sangat penyayang kepada kita semua, bersedia untuk menerima taubat daripada kita. Cuma sekarang terpulanglah kepada kita kan, kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama bertaubat, jangan menunggu nyawa sampai ke halkum ataupun matahari naik sebelah barat daripada pintu tersebut kan. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita akan datang berjumpa lagi insya-Allah. Kita akan baca pula dalam hadis yang ke-20 insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.